اللهم توفر فهمي ونوّر قلبي وحارم جسدي على النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربينا الصغيرة ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif, kata pengarang kitab ni. Siapa ni kitab ni? Ya, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Abdullah ya. Dia adalah ulama Fatani. Masa berlakunya peperangan di Siam, dia hijrah ke Aceh, belajar di Aceh 2 tahun, lepas tu hijrah ke Mekah, belajar di Mekah 40 tahun. Wafatnya di Taif. Kuburnya, di makamnya ya di Taif sebelah Sayyidina Ibnu Abbas. Dia sibuk belajar, sibuk mengajar, tak sempat nikah. Kita belajar, nak nikah lagi bini 2, 3 Itu pun tak dapat sebab takut dengan bini. Sama belajar tak bawa bini, takut dengan bini kalau pergi Maidin bawa bini, pergi Konsep bawa bini, pergi pasar bawa bini. Belajar tak bawa bini. Nanti Allah tanya kat negeri akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dia tanya kat negeri akhirat. Itu hamba Allah ni, memang ada dalam hadis. Hamba Allah ni dia nak masuk syurga lagi satu langkah nak masuk lah. Bila nak masuk, kata Allah nanti dulu, tahan dulu hamba-ku, tahan dia dulu. Buat selesai, buat sembahyang selesai dah, buat zakat selesai dah, buat haji selesai dah, buat puasa semua selesai dah. Banyak pahala dah, selesai lah. Kata Allah, tahan dulu, ya. Tanya dia dulu macam mana orang-orang di bawah jagaannya. Ku anfusakum ahlikum nara. Bapak macam mana dengan anaknya? Dia tanya tak? Disuruh tak anaknya semayang, tutup aurat, pergi surau, semayang jemaah? Bapak ni kena tanya kat negeri akhirat. Kalau ketua kampung dia kena tanya. Ketua kampung, dia punya anak-anak kuliah, dia akan mendakwa ketua kampung. Ketua kampung aku, dia pun tak tahu je tentang semayang jemaah ke, tentang makan minum ke, tentang sakit kami ke, tentang anak nak belajar di Yaman, di Mesir ke apa, dia pun tak tahu semua kena tanya. YB kena tanya, wakil rakyat kena tanya juga. Tak kira lah, menteri pun kena tanya juga, siapa pun kena tanya. Dia akan didakwa ke negeri akhirat. Dia orang di bawah jagaannya. Kalau isteri, dia akan dakwa suami. Ya Allah, suami aku ni dia pergi masjid rajin, dia belajar suka nyandor-nyandor Aku tak kata orang sini, orang tempat lain. Kebetulan orang sini menyandar. Kebetulan aja. Aku nak dakwa suami aku. Dia pergi belajar macam-macam ustaz dia belajar. Kitab Muhimmah, kitab Bidaitul Hidayah, kitab Bahrul Maudi, kitab Hikam, macam-macam kitab dia belajar dengan ulama-ulama, dengan ustaz-ustaz. Tapi aku ni dia biarkan je. Dia tak ajar aku tentang solat, dia tak ajar aku tentang darah haid, dia tak ajar aku tentang puasa, tentang aku buka aurat pun dia biar. Dia tak ada tegur pun, dia biarkan aku. Suami ni akan didakwa. Itu suami kena cakap. Suami kena cakap dengan isteri.
Ayang, kalau contoh panggil ayang, cakap ayang. Ayang nak keluar rumah, tutup aurat. Ayang nak keluar rumah, jangan pakai seluar ketat. Nak pergi jogging ke, nak naik basikal ke, nak dengan kawan-kawan ke, jangan pakai pakaian sampai yang menonjolkan tubuh badan kamu. Nak bersukan lah. Kena berani dengan bini. Kena cakap terus terang bini. Ni abang tak ada nak pergi surau ni. Kamu tak ada kalau masjid, kamu tak ada pergi masjid. Kamu boleh tengok live kat rumah. Ingat ni, jangan mengumpat. Jangan kata orang, jangan hina orang. Suami kena tegas dengan bini. Kena cakap. Kalau dia buat juga, kita dah beritahu, dia tanggung sendiri ya. Bukan senang nak masuk syurga ni Allahu Rabbi, syurga ni bukan senang nak masuk. Sebab itu kita akhir hidup kita ni kubur. Bila itu dalam kitab sebut dia panggil kafarah. Kafarah ni iaitu berhenti. Bila kita kafarah aja, berhenti aja, maka berhentilah semuanya. Kita nak semayang tak boleh dah, nak sedekah tak boleh dah, nak buat tali arwah tak boleh, semua tak boleh. Berhentilah di situ. Tulis dalam surah As-Sajdah, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, itu yang hamba Allah ni dia minta dengan Allah. Ya Allah, aku nak balik kat dunia. Aku nak beramal soleh. Aku nak pergi surau. Aku nak semayang berjemaah. Aku nak infak harta aku. Tolonglah wahai Allah. Sehari pun jadilah dia nak minta dengan Allah. Tu farji'na na'mal salihah inna muqinun. Tapi tak boleh balik Anak mari aku baru meninggal baru ni 4 hari lepas. Dia setiap malam dia WhatsApp aku. Pukul 4 pagi dia baca WhatsApp. 4 pagi setiap malam berbulan-bulan WhatsApp. Dia kejut aku sembahyang tahajud. Ustaz, sembahyang tahajud. Ustaz, sembahyang tahajud. Ustaz kalau tak sembahyang tahajud, Ustaz busuk punya orang. Tiap-tiap pagi dia WhatsApp aku. 4 hari dia tak WhatsApp. Habis tu tak lama aku hantar lah. Tempat hari tak aku macam biasa. Aku hantar selawat, hantar zikir kadang aku hantar kuliah aku. Anak dia wala, Ustaz, bapak saya tak ada dah. Bapak saya dah bertemu dengan Allah. Nampak tuan-tuan. Patut aku tak terima dah WhatsApp dia setiap hari kejut aku sembahyang tahajud, tuan-tuan. Nampak Allah ambil dia. Tapi dia untung meninggal pada hari Jumaat pukul 4 pagi. Dia memang orang baik. Dia suka kawan dengan ustaz-ustaz. Tapi teruntung kalau kita berkawan dengan orang soleh. Berkawan dengan ulama'-ulama' kita untung. Sebab ulama' dalam hadis, ulama' ni akan memberi syafaat 70 orang. Jadi tuan-tuan kalau belajar, janganlah jauh-jauh. Kalau jauh-jauh, ustaz ni tak kenal. Ustaz ni tak kenal. Nanti dekat negeri akhirat, nak minta tolong dengan ulama' macam mana? Ustaz, saya nak minta syafaat. Tolonglah saya, tolong Engkau siapa? Saya belajar dengan ustaz suku tinggi tu. Yang mana? Yang duduk tepi tiang tu. Macam mana tolong? Ustaz kata aku tak kenal kau tepi tiang mana satu. Habis tu dengan ulama' dengan orang soleh jangan jauh. Orang soleh ni akan memberi syafaat. Ada dalam hadis kursi, tuan-tuan. Di antara yang boleh memberi syafaat Rasulullah, ulama' akhirat, orang soleh, suami kepada isterinya, tuan-tuan. Kat negeri akhirat. Begitu dalam malam tadi aku kuliah di rumah. Siang semalam aku bawa kereta nak beli sesuatu. Lepas beli sesuatu terdetik hati aku. Ya Allah, dah lama aku tak dapat ceramah kat luar ni. Dah lama aku tak boleh buat kerja Nabi, pergi masjid sana, masjid sini, surau sana, surau sini. Aku nak buat macam kerja Nabi ni. Tolonglah ya Allah. Aku minta redha Engkau wahai Allah, tolonglah. Nak menangis aku sebab kereta tu. Nak menangis. Tak lama aku telefon Hairul tanya pasal Arif tangan dia dapat kemenangan. Kata Hairul, Ustaz tak datang? Aku boleh datang. Kau buat aku surat untuk orang peluk, aku datang. Nampak tu Allah suruh buat kerja Nabi, tuan-tuan. Tapi aku dapat datang sini, Allah tadi sembahyang maghrib nak menangis aku, tuan-tuan. Sebab dapat buat kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini buat kerja Nabi ni, Dia kata tabligh, menyampaikan, tuan-tuan. Buatlah kerja Rasul sampai kita mati, tuan-tuan. Dekat dunia ni biarlah kita bersusah payah untuk agama. Memanglah sekarang ni kita nak semayang pun jarak-jarak, tuan-tuan. Nak salam takut. Tuan-tuan nak salam aku takut mati kan. Berapa orang yang salam ke aku? Tadi aku yang hulurkan tangan, bukan tuan-tuan hulur tangan dulu. Sebab tuan-tuan takut mati, kan? Ini akhir zaman orang dah takut nak salam sebab takut mati. Nanti salam mati pula orang, Yang tuan-tuan salam aku, tuan-tuan yang mati, aku tak mati. Takut nak mati, inilah akhir zaman. Dunia benarlah, ni bila akhir zaman, dunia dekat kiamat. Fitnah ni berleluasa. Kalau di masjid di surau, fitnah semayang jemaah, fitnah tentang bersalam, ni fitnah. Fitnah dunia dekat yaumul qiyamah. Memang ada dalam hadis, dalam hadis sebut sallu kama ra'aitumuni usalli, semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang, kata Nabi. Nabi ni dalam peperangan ke, ada balak, wabak ke, Nabi tak pernah semayang jarak-jarak, tak pernah.
rujuk dalam kitab hadis mana. Tapi bila tentang sembahyang jarak ni, rujuk dalam kitab fikih. Lepas tu bab tentang hukum, kita jangan terlagak. Orang Perak kata jangan bertolak. Ya, ni kita sembahyang jarak, kita hukum fikih. Kita lebat hadis, tak ada sembahyang jarak. Kita ikut hukum fikih sebab dia dalam darurah. Itu je. Ya, tapi yang pelik sembahyang jarak. Ya, makan dengan elok tak jarak. Dengan bini elok je dapat. Ya. Nampak? Ni yang manusia yang dia tidak bertuhankan Allah. Tapi bila hukum fikih tak masalah. Kita masuk hukum fikih. Jangan kita bergaduh tentang hukum, jangan kita bergaduh tentang bab hukum dan hakam. Ya, dalam kitab dia panggil murajaah dan bermuzakarah. Ni dalam hukum dan hakam. Dia tetap sembahyang tetap sah. Kalau nak sembahyang jarak tetap sah. Sembahyang rapat tetap sah. Tapi kalau kita sembahyang jarak, syaitan iblis ni dia masuk dekat celah-celah, dia kacau kita. Yang tak boleh ni kalau tak sembahyang. Tu je. Maghrib-maghrib lepak dekat kedai makan ni. Ya. Lepak kedai sempang, lepak kedai depan tu. Dia tak datang surau, tak datang masjid. Ni kadang masalah. Ya, orang sembahyang jarak, dia sibuk lah itu lah ini, tapi dia tak sembahyang. Ya, sama macam doa kunut. Orang baca doa kunut, dia kata bid'ah. Orang tak baca doa kunut, dia kata ini tak ikut ahli sunnah. Yang tak boleh ni kalau tak sembahyang subuh. Itu je. Wah, tuan-tuan. Nak baca doa kunut boleh, tak baca doa kunut pun boleh. Tak masalah. Kalau kita tak baca doa kunut, Rasulullah ulama mutabah suruh kita sujud syahwi. Ya, kalau imam sujud syahwi, kita tak sujud syahwi, sembahyang batal. Kalau imam tak sujud syahwi, kita sujud syahwi, batal. Ya, ni dalam bab tentang bab solat. Betul kena belajar rukun kaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya, sunat ab'adnya, sunat hayatnya. Ya. Tengok Arif, tangan berbalut pun macam Iron Man tetap datang. Nampak tuan-tuan? Tangan berbalut tu, dia balut tetap datang mengaji. Ya, tu kata Allah pilih dia, tuan-tuan. Ya. Tu aku dapat habaran kata dia dapat kemalangan tangan dia kena pagar lori. Ya, kena pagar lori. Nampak dengan lori nak lawan mana boleh. Ya, kena pagar lori. Aku beritahu dia Arif, banyak sabar. Dia 2 kaedah aja. Lepas tu bila kita dapat musibah, kita dapat ujian daripada Allah, dia 2 kaedah. Ulama tasawuf bagi tahu, yang pertama Allah nak ampunkan dosa kita. Nak ampun kifarah, nak ampunkan dosa kita. Yang kedua, Allah nak naikkan darjah iman kita. Tuan-tuan, ya, nak naikkan darjah iman. Tak semua orang dapat, tuan-tuan. Ya, tengok dah sakit-sakit pun datang juga mengaji, tuan-tuan. Ya, ada setengah orang tak sakit tak datang, tuan-tuan. Ya, tu jangan lampau orang tu. Lampau orang berpino, faham? Ya, tengok berbalut berapa kilo tu, tuan-tuan. Ya. Baiklah, tadi baru mukadimah, tuan-tuan. Ya, baru mukadimah. Nak datang sini bukan senang, tuan-tuan, datang sini. Dengan Robloxnya, banyak Roblox. Ya, 4 Roblox nak datang mengajar, tuan-tuan. Aku tunjuk je poster aku tu, poster ceramah yang aku senyum tu. Boleh kata jalan aja. Nampak untungnya poster senyum. Faham ya? Buat kerja agama senang ya. Keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah 3 kali. Lepas tu baca surah Ikhlas baca 10 kali. Baca solawat 11 kali. Ludah sikit dekat tapak tangan sikit je. Syarat je sapu kat muka. Orang tengok muka kita, dia segan, dia malu, jalanlah. Ya? Tapi jangan depan dia buat. Depan dia baca selawat, baca qul huwallahu ahad, ya. Ludah push sapu. Memang kena lempang nanti tuan. Kena tahu kaedah dia. Dalam Islam ni semua ada. Dalam Al-Quran semua ada, ya. Sakit ada ubat dia. Ya. Tangan ni nampak biasa tapi tangan ni ubat. Ya, tuan-tuan, tangan ni ubat. Jari ni ubat, tuan-tuan. Jari ni racun. Ya. Celup dalam kuah, basi kuah. Tuan-tuan, nampak basi kuah. Tuan-tuan duduk jauh, kalau duduk jauh, aku tak cakap, mulut tak cakap, manggil. Tuan-tuan datang. Ni tangan bercakap. Tuan-tuan tak datang, aku tunjuk macam ni. Aku marah tu. Tu tangan ni dia bercakap. Tuan-tuan. Tu kadang-kadang akhirat kulit-kulit ni dia bercakap. Siapa yang menyentuh perempuan yang haram ke atas dia, mati belum sempat bertaubat. Yang perempuan pula menyentuh lelaki yang haram ke atasnya, mati belum sempat bertaubat. Kulit ni bercakap. Lepas tu dekat-dekat akhirat kita tak boleh tipu Allah. Tak boleh. Dekat dunia bolehlah kita tipu bini, ya, tipu rakyat, ya, tipu menteri, boleh
Dengan orang kita boleh tipu, boleh tapi dengan Allah tak boleh tipu. Lepas tu kena belajar buat hukum munafik. Satu munafik dia tak jatuh kafir, satu munafik dia jatuh kafir. Tuan-tuan, belajar kitab Risalah Tauhid. Dan sesungguhnya jadilah ia seperti kanak-kanak. Nah, ni ingin pada tiap-tiap sesuatu sangat dan satu sangat berkehendak ia kepada bermain-main. Memanglah kalau orang dah berumur ni, makin berumur, dia macam budak-budak. Macam tuan-tuan kan mudah tersinggung. Kan? Sikit je tersinggung. Sebab dah balik pada umur dah kanak-kanak. Tuan-tuan. Kadang orang kira anak kadang lambat balik sikit, dah merajuk. Kadang anak telefon cakap sekejap, padahal telefon tu putus sendiri, kredit habis, dah merajuk. Bukan anak tu letak telefon, kredit habis, dah merajuk. Dia balik pada kanak-kanak balik. Tuan-tuan. Kalau bab kanak-kanak ni, dia berbeza dengan orang tua. Lepas tu Rasulullah suruh kita sayangi kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni percakapannya doa. Kanak-kanak ni, percakapannya doa. Sebab dia bersih, dia tak ada dosa. Tuan-tuan, dia bersih. Lepas tu kanak-kanak umur, tengok umur setahun, 2 tahun, 5 tahun. Kita cium dia, suka cium. Kadang ketiak dia kita cium. Ketiak kita ada orang nak cium. Tak ada, bini pun tak nak cium. Tuan-tuan, cium bila? Masa bersama berjima'. Sebab itu kaedah dia, bila dia bersama, bersetubuh, dia berjima'. Jima' lain, jamak lain. Tu kena ngaji bahasa Arab. Nanti ajak bini, jom jamak. Kena ngaji bahasa Arab. Ni tak ada tahu enek, ente, unte, kude, kurme. Itu dah. Kena ngaji bahasa Arab. Lepas tu bab solat ni dia ada 3 kaedah. Bab solat ni dia ada 2 kaedah. 2 kaedah bab solat. Tajwid ni, baca dalam solat ni, dia 3 kaedah. Bila tajwid dalam solat, tajwid ni kalau dia semayang, tajwid tak betul, satu pendapat mengatakan dia wajib buat semayang ni dengan tajwid. Satu pendapat mengatakan kalau bacaan tak betul, maka semayang tetap sah, tapi berdosa. Yang ketiga mengatakan bila dia baca dia dengan tidak betul, semayang dia tetap sah, tapi makruh. Tu kaedah dalam solat. Ni bab solat, semayang tetap sah. Ni bab solat. Tapi dalam solat tak payahlah nak buat kita di luar solat. Kita nak buat tajwid tu. Siratal ladzina lambatlah habis. Imam baca macam tu, makmum menyumpah dengan imam. Ni pula berdosa di dalam solat. Baca dalam kitab fiqh mengatakan bacalah sekadar mana yang kamu mampu. Tu. Itu semua urusan Allah, bukan urusan kita. Ada setengah ustaz kata kalau dia tidak bertajwid semayang tak sah. Tidak ada dalam hukum fiqh. Dalam hukum fiqh ni kalau dia baca di dalam solat, tajwidnya tak betul ke, semayang tetap sah. Ada setengah ustaz kata semayang tak sah. Tidak, itu tak betul cara macam tu. Dalam hukum fiqhnya tetap sah. Tapi dia cuma 2 kaedah. Silap tadi bukan 3 kaedah, dia 2 kaedah. Pertama mengatakan haram berdosa, kedua hukumnya makruh. Tu. Tapi kalau dalam keadaan menuntut ilmu macam ni, dalam keampunan pula. Tu kelebihan orang menuntut ilmu. Apa dalam keampunan, dalam rahmat lah. Lepas tu kita jangan minta jadi kaya, minta berkat. Tuan-tuan, berkat ni Allahu Rabbi, kalau hidup ni berkat, subhanallah. Berkat ni macam mana? Dia duit dia RM10 boleh dimakan oleh ramai orang. Ni berkat. Tuan-tuan, jangan kita dalam istidraj. Istidraj ni dia di dalam kemurkaan Allah. Dia ada duit tetapi tak boleh infak pada jalan Allah. Dia Allah bagi mata, tapi mata dia tak suka baca Quran. Allah bagi dia telinga tapi tak suka dengar kuliah agama. Ada dalam hadis, sesiapa yang tidak mahu menuntut ilmu, dia tubuhnya, jenazah ni, mayit ni akan diazab, akan diseksa dengan ular sujaul aqra. Ada dalam hadis berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang dalam keranda ni bergoyang-goyang,
Ya, itu yang sahabat nak memukul, nak bokak jenazah ni. Sebab apa? Dia pelik lah, sebab dah mandi, kenapa jenazahnya bergoyang? Itu Sayyidina Abu Bakar kata, bokak lah, bokak-bokak ada ular. Bila dia nak pukul ular ni bercakap atas kehendak Allah. Padahal aku dah cerita benda ni, bercakap atas kehendak Allah. Apa kata ular ni? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai fulan bin fulan, aku diperintah oleh Allah untuk mengazab kepada si mati ni sebab dia salah 3 benda. Pertama, salahnya dia dengar orang azan. Ni bahaya rumah dekat surau. Ya? Ada ni, dagang kau dekat pada dekat. Ya? Dia dengar orang azan, dia tak semayang berjemaah tanpa uzur syarak. Tuan-tuan. Dalam satu hadis lagi mengatakan, dia dengar orang azan tanpa uzur syarak, tak datang semayang berjemaah, semayangnya sah tapi Allah tak terima. Dengar loh. Ya? Ini Nabi cakap ni, bukan aku cakap. Rasulullah yang cakap. Manusia yang number 1 masuk dalam syurga Allah. Nombor 1. Bukannya nombor 2, nombor 3. Number 1. Manusia yang kat negeri akhirat, yang akan memberi syafaat kepada umatnya. Inilah manusia number 1. Itu manusia yang cukup hebat. Namanya ada di tiang arash. Namanya ada di pintu-pintu syurga Allah. Itu Nabi Adam cemburu dengan Rasulullah. Cemburu lah. Bukan cemburu dengki. Cemburu. Siapakah nama Muhammad ni? Kita buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Yang kedua, salah jenazah ni iaitu tak bayar zakat. Kalau orang main kutu, hati-hati. Kalau dia dapat last, contoh main kutu sekali dapat 3,000 ke 4,000 ke, dia kalau main last, dia dah setahun dah. Kalau dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3, okey lagi. Ya, yang last ni, hati-hati lah. Ya. Sama juga duit KWSP. Duit simpanan dia. Tuan-tuan. Dia tak ada dah. Yang dia tahu duit KWSP, duit KWSP. Ya, dia tak bayar zakat. Tuan-tuan. Hati-hati ya. Tak bayar zakat. Sama zakat, zakat simpanan, zakat perniagaan, zakat emas, zakat perak. Ya, kena bayar zakat. Zakat ni wajib. Tuan-tuan. Ya, kena tahu kaedah tentang bayar zakat. Ada setengah orang perempuan dia pakai barang kemas beribu-ribu, tak pernah bayar zakat. Hati-hati ya. Ya. Itu tentang pakai barang kemas tak bayar zakat. Yang pakai barang kemas tunjuk ke orang. Sama juga orang lelaki pakai bangga. Ni dalamnya dia pakai bangga. Mana? Tunjuk sikit. Jangan pakai bangga. Ya. Mentang-mentang ingat pakai bangga, naik bas tak kena bayar. Naik bas kena bayar. Tuan-tuan. Ya. Pakai bangga lah, pakai rantai lah. Ni ada dalam hadis. Orang lelaki pakai ni, pakai ikat tangan, ikat rantai, ikat tali. Ada dalam hadis. Yang Rasulullah tanya dengan sahabat, wahai fulan bin fulan, buat apa benda yang kau pakai yang besi yang kau ikat dekat tangan kau tu? Kata sahabat ni, kata fulan bin fulan ni, untuk menghilangkan penyakit. Kata Rasulullah, tidak guna yang kau pakai. Yang datangkan penyakit, yang mengangkat penyakit adalah Allah, bukan besi yang kau pakai. Kata Rasulullah, buanglah besi itu, kata Rasulullah. Itu adalah besi, rantai, gelang itu adalah perhiasan wanita. Tuan-tuan, ya? Kalau kamu tidak buang, kamu mengundang api neraka Allah. Dia ramai orang lelaki pakai bangga, tuan-tuan. Orang lelaki pakai bangga, besar-besar bangga ini. Nak angkat takbir pun tak boleh, tuan-tuan. Ada orang lelaki pakai rantai. Berapa pakai rantai? Yang boleh pakai rantai ni orang perempuannya, tuan-tuan. Kali ni kalau bab hukum segi haram. Kali hukum fikih dia lain. Hukum fikih, orang ni pakai bangga ke, pakai rantai ke, pakai subang orang lelaki ni, semayang tetap sah. Tak ada masalah. Semayang tetap sah. Tapi makruh. Ni hukum fikih. Lepas itu kita kena mengaji hukum fikihnya, hukum tasawufnya, tauhidnya. Kita kena mengaji. Kitab hadisnya. Kalau orang tiba-tiba datang orang, rambut panjang, sampai ke punggung. Dia jadi imam. Ikut Jangan tak ikut. Haram. Tak boleh. Ikut sah semayang. Tapi makruh. Entah. Tiba-tiba orang lelaki jadi pondan. Tahu pondan? Ni ada holkom besar. Buah dada tak ada, ada buah dada terpacak besar. Naik ke surau tinggi naik. Dia jadi imam. Boleh tak imam lelaki? Jawab ni boleh tak? Ni belajar Mesir ni boleh tak? Dia boleh? Nak kata boleh, takut tak boleh. Kata boleh. Boleh tak boleh? Apa tak boleh? Dia bukan perempuan, lelaki. Kat bawah dia pistol. Itu kopek bukan kopek betul.
Dia bukannya perempuan, dia lelaki. Kalau dia mati sekalipun, kena uruskan jenazah seperti lelaki. Tuan-tuan. Bawahnya ada pistol. Tuan-tuan. Apa itu kena mengaji hukum fikihnya? Dia semayang bukan tempat saf perempuan. Dia kena semayang saf lelaki. Dia kena semayang saf lelaki. Bila semayang saf lelaki, jangan pula tuan-tuan kan terliur pula liur. Kan mata liur pula tengok buah dada kawan tu. Ni hukum fikih dia tetap kena saf lelaki sebab dia lelaki. Itu haram mengubah hukum, tak boleh. Tak boleh. Banyak orang lelaki nak jadi perempuan. Dia operate buah dada. Dia operate-operate sana, operate sini. Ni bulu keningnya buang. Suara halus, panggil Allah halus. Abang, abang. Bantai lempang sekali, abang terus. Inilah manusia akhir zaman. Orang-orang macam inilah orang sanjung. Orang sanjung orang macam ni. Tengok dia banyak duit sikit, orang sanjung. Orang sanjung. Nah, dunia nak dekat yaumul qiyamah. Sama akhir zaman bila dunia dekat kiamat, orang bodoh disanjung-sanjung. Orang jahil disanjung-sanjung. Ni dunia dekat dengan yaumul qiyamah. Ustaz-ustaz jadian berbanyak. Ustaz-ustaz jadian berbanyak. Ustaz-ustaz tiruan berbanyak. Mengaji dah, apa dah, nak cerita buat hukum. Lepas itu tuan-tuan, kita ni kalau tak mengaji, kalau kita tidak ada guru, tidak ada sanad, kita tak ada guru, kita nak cerita buat hukum tak boleh, ulama tak bagi. Tak boleh. Walaupun secara live di rumah sekalipun tak boleh, ulama tak bagi. Akan menyesatkan orang. Kalau kita nak mengajak orang daripada jalan kejahatan kepada jalan kebaikan, dia benarkan ulama. Ni akhir zaman banyaklah dia tak mengaji dah apa dah, nak cerita buat hukum tak boleh. Bila kita cerita buat hukum, dia mengeluarkan fatwa. Mengeluarkan fatwa. Hati-hatilah akhir zaman ni. Ni dunia nak dekat yaumul qiyamah. Dekat kiamat. Dan kadang orang tanya, ustaz, bila berakhirnya Covid? Bila berakhirnya Covid? Berakhirnya Covid ni apabila muncul Imam Mahdi. Muncul Imam Mahdi, berakhirlah Covid. Sebab apa? Manusia dia tidak bertuhankan Allah, dia dah bertuhankan makhluk. Dah bertuhankan makhluk, bertuhankan manusia, bertuhankan binatang, bertuhankan benda. Mereka tidak bertuhankan Allah. Muncul Imam Mahdi, akan berakhirlah Covid. Tuan-tuan. Bila? Wallahu a'lam. Imam Mahdi kat mana? Keturunan siapa? Kat mana? Di tanah Arab sana, bukan di Teluk Intan. Tuan-tuan. Ni mengaku dia Imam Mahdi. Orang Jawa Imam Mahdi, mana boleh? Makan soto, makan bakso nak mengaku Imam Mahdi. Mengaku Rasul Melayu. Mana ada Rasul Melayu? Buka dalam kitab Anak Kunci Syurga. Dalam hadis tu ada. Apa yang kata Rasulullah? La nabiyal ba'da. La ni tak ada. Bila wafatnya aku, tak ada dah Nabi selepas aku. Siapa mengaku dia Nabi, kafir. Kafir. Baru baca 2 perenggan ni, tak habis ni, tuan-tuan. Tak tahulah bila khatam kitab ni, tuan-tuan. Dah bertahun mengajar sini, ada 4 tahun dah. 4 tahun baru muka surat 5. Allahu Rabbi, 4 tahun baru muka surat 5. InsyaAllah kalau kita mati dalam menuntut ilmu, Allahu Rabbi, tempat kita tempat yang baik, tuan-tuan. Ni patut kita punya dalaman ni. Akal, nafsu, akal, nafsu, qalbun, hati, dia bercerai dan dia bercantum. Itulah kaedah dia. Roh sultaniah, roh jasmaniah, roh ruhaniyah. Kita bila keluarnya roh, maka roh ni akan disimpan. Kalau dia roh yang baik, disimpan di aliyin. Roh yang tak baik, di sijjin. Tu. Pada setiap sesuatu sangat dan satu sangat, berkehendak ia kepada bermain-main. Bermain tanah seperti bermain kanak-kanak. Sebenarnya memanglah orang dulu, orang tua-tua dulu, bila dia balik pada kanak-kanak, dia seperti kanak-kanak, dia main tanah. Kadang dia cakap yang ikut suka dia je, Sekarang ni dia dah zaman moden, dia tak main tanah. Dia main apa?
Main yang kanak-kanak suka main. Main PUBG. Atuk-atuk main PUBG. Ya, pada umur dah 60 main PUBG. Ni balik pada kanak-kanak. Entah ya. Ni balik pada main kanak-kanak, dia balik pada kanak-kanak. Bukan orang sini, orang tempat lain. Entah ya. Ada orang sini pun ada. Allahu Rabbi, ya. Apa hukum dia? Asal hukumnya harus main PUBG, harus. Akan jatuh haram bila melalaikan. Itu. Ni hukum fikih dia. Ya. Asal hukum dia harus. Boleh main Arif, tak ada masalah, main. Ya, boleh main. Harus akan jatuh haram bila melalaikan dan bila membazir haram. Ya, beli barang PUBG boleh 3-4 ribu sampai 5 ribu. Beli handphone untuk main PUBG boleh beribu-ribu. Nak sedekah 1,500 tak boleh sedekah. Wah, ya. Anak aku main PUBG kan. Anak aku main PUBG. Tu driver tu main PUBG dekat bawah. Aku cakap dia, nak main PUBG, kau main PUBG. Tapi kau jangan tak baca Quran. Tapi kau jangan tak sembahyang jemaah. Kalau ayah ajak pergi ceramah, kau jangan tak bawa. Katok orang nanti, ya. Ya. Biasalah zaman sekarang, zaman moden. Tapi kita kena kawal dia orang, tuan-tuan, ya. Jangan dia ajak aku main PUBG sudah. Wah, jahanam aku nanti, tuan-tuan, ya. Tapi ada geng-geng ustaz main PUBG ada. Ada geng-geng ustaz, ya. Tapi rahsialah ustaz mana? Ya. Aku tanya seorang sahabat, "Syekh, malam ni tak ngajar ke buat live?" "Ana malam ni ana cuti, ana tak buat live. Malam ni ana nak geng-geng ustaz nak main PUBG." Ya, tak masalah, mainlah. Ya, untuk menyatukan hubungan tadi silaturahim, mainlah. Tapi jangan sampai lalai ya, tuan-tuan. Ya. Tu. Itu kena bersukan, ya, kena riyadhah, itu lah. Main badminton, mainlah. Ya, main futsal, mainlah. Ya, tapi kena jagalah aurat-aurat dia. Tu tabung berjalan tu, masuk banyak sikit duit. Bawa RM1, tahu tak nak pergi surau, bawa duit banyak sikit. Macam kita nak pergi pasar, nak pergi pasar, kita bawa duit 100, bawa duit 300, nak pergi pasar. Ini kita nak pergi surau, tahu nak pergi surau, bawa duit banyak sikit, tambah pula aku bawa barang tu, kan. Bawa duit banyak sikit, ya. Melabur pada jalan Allah ni tak rugi kan? Tak rugi, ya. Dia kata wang simpanan yang sebenar mana wang simpanan kita labur pada jalan akhirat, tu wang simpanan. Wang simpanan dekat dunia bila kita mati orang paraid. Kalau di paraid, anak paraid secara Islam tak masalah. Anak yang soleh beruntunglah tuan-tuan, ya. Seperti bermain kanak-kanak yang kecil dan sekali pula meminta ia akan makan dan sekali pula meminta ia akan minuman, maka tiap-tiap ghaib, tiap kebiasaanlah aku daripada memanggil ia akan daku dengan tangis, ya, dengan tangis. Kalau bab tangis ni pula, kalau di padang mahsyar ada 3 mata yang tidak menangis di padang mahsyar. Yang pertama bagi umat Rasulullah yang dia malam-malam menangis takutkan Allah. Di antara mata yang tak menangis daripada mahsyar. Yang kedua, bagi tentera-tentera Islam yang dia berjaga malam menjaga benteng-benteng negara. Ya? Sampai terkorban, mati kena bunuh, kena tembak, ya? Syahid dunia akhirat. Ya? Yang ketiga, mata macam mana? Iaitu mata iaitu ulama, para penuntut ilmu, dia berjaga malam melihat kitab-kitab Allah. Dan termasuklah ulama tafsir mengatakan dia anak murid tidur dekat rumah, dia masih di dalam perjalanan balik berdakwah. Entah, ya. Dia dekat padang mahsyar tak menangis. Entah, ya. Ini tak ada semayang tak menangis. Tuan-tuan muhasabah. Kita semayang berbulan-bulan, dalam seminggu berapa kali kita semayang menangis. Kena muhasabah. Kalau kita tak boleh menangis, itu tanda hati kita kotor. Entah. Sama juga hati kotor ni macam ni, ya. Kita kalau orang tegur kita marah, itu tanda hati kita kotor. Orang nasihat kita marah, itu tanda hati kita kotor. Itu satu. Yang keduanya, contoh. Kalau aku ceramah, ya, macam aku ceramah, orang komen aku, orang hina aku dalam Facebook ke, dalam YouTube ke, orang maki-maki, kalau aku marah, hati aku kotor. Ya? Nak tahu hati kotor senang tuan-tuan, ya? Sebab tu dia kena banyak redha. Ya? Kena banyak redha, kena banyak sabar, tuan-tuan, ya? Kena banyak mujahadah.
Banyak mujahadah. Banyak mulut dia kena banyak sebutkan Allah. Tuan-tuan, nak dapat orang sabar tu kan senang sabar. Macam ni belajar, boleh sabar? Mulut boleh sabar, mula-mula tengok duduk bersila. Nampak? Lepas tu duduk tahiyat. Ni sebab ada dinding, tak ada dinding tumbang ni. Tuan-tuan, aku dah ngajar mata kata, dah 9 tahun ngajar mata kata ngajar. Mana-mana memang suka nyandor, tak boleh buat apa lah, tuan-tuan. Janji belajar, tuan-tuan. Tak kisah janji belajar. Yang penting tu belajar. Menyandor ke baring pun tak apa. Kalau tuan-tuan baring, aku ngajar baring tuan-tuan. Aku lain dengan ustaz lain. Ada setengah ustaz ni kalau anak murid menyandor dia marah, anak murid duduk jauh dia marah. Aku tak ada. Aku yang pentingnya anak murid ni, orang ini dia nak belajar, itu je. Walaupun dia menyandor ke tak, dia yang penting dia nak mengaji, itu je, tuan-tuan. Tapi dia banyaklah dia tentang dia punya grade-grade dia. Pahala-pahala dia. Dalam satu pendapat mengatakan apabila dia belajar duduk dekat ulama, duduk dekat tok guru, duduk berhadapan hampir dengan ulama itu, pahalanya sebesar gunung Uhud. Kalau duduk jauh-jauh macam tu, sebesar telur cicak arit. Telur cicak itu yang pelik. Ya Allah, aku sama-sama mengaji dengan ustaz tu, sama dengan kawan aku, tapi kenapa pahala dia banyak? Ya Allah, pada aku kecil ni besar telur cicak engkau belajar jauh-jauh. Tu kaedah dia. Tu tengok sahabat belajar macam mana. Bertemu lutut sahabat belajar. Ni sahabat. Sahabat sama sahabat baring dekat paha sahabat. Rasulullah baring ke paha Saidina Abu Bakar. Rasulullah baring dekat paha Saidina Umar. Nanti lepas Isyak imam baring kat paha pengurusi. Kita kalau baring kat paha pengurusi baring kat paha Tok Siak, orang kata gay lah. Ni sebenarnya Nabi buat, sahabat buat. Pada sunnah apabila dunia dekat dengan yaumul qiyamah, sunnah Rasulullah ni makin berkurang orang nak amal. Sunnah Rasulullah sama juga contoh makan dalam talam. Orang kurang nak beramal makan dalam talam. Kuranglah. Macam kita makan satu pinggan kita kongsi, kita mula-mula buat masa kita baru nikah sebangun nikah kita kongsi, makan satu pinggan boleh kongsi, boleh suap bini, suap. Malam ni tak percaya cuba balik cuba suap. Bini kata, buang tabiat nak mati abang ni. Ni nak mati, bapak aku confirm ni minggu depan mati dia ni. Tak pernah-pernah dia suap mak. Sebab kita dah tinggal amalan-amalan sunnah yang Rasulullah buat, tuan-tuan. Bersalam sunnah, makan suap sunnah, bagi salam ke orang sunnah. Sunnah ni banyak, tuan-tuan. Sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah ni bukan kahwin 2-3 tuan-tuan. Orang ingat kahwin 2-3 ya sunnah Nabi. 2-3 sunnah Nabi, Sunnah Nabi ni banyak, sunnah Nabi ni, tuan-tuan. Mengembirakan isteri, mengembirakan anak, sunnah. Tuan-tuan. Buat kerja rumah, sunnah suami. Tuan-tuan. Ini tak ada. Buat kerja rumah bini tak habis-habis. Suami macam raja. Macam raja Gopal. Dia tarik tu. Abang nak main PUBG ni. Dia tarik bawah satu. Tawa. Kurang gula. Marah bini. Tuan-tuan. Bukan lelaki ya. Kadang bini pun sama. Suami balik lambat sikit, marah suami. Mana ni? Surah. Lambat balik. Ada lah sikit, ada hal. Dia sembang dengan pengurusi. Lambat. Nak kena bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam orang sini. Nabi cakap apa? Dengan kamu jangan takut dengan bini. Nabi suruh kita didik bini. Dengan bini jangan takut, tuan-tuan. Boleh takut dari segi hukum syarak. Hukum syarak kena takut kena didik bini kita, didik orang rumah kita tentang agama, didik tentang solatnya, baca Qurannya, tasbih, selawatnya. Cakap ayang, hari ni ayang selawat berapa banyak dah? Ya, hari ni tahmid berapa banyak kena cakap dengan orang rumah, tuan-tuan. Cakap. Kalau kita sayang kan keluarga kita, tuan-tuan. Bila dah mati tak boleh apa, tak cakap. Nak suruh dia buat baik, tak boleh dah. Nak suruh dia tutup aurat, tak boleh dah. Masa kita hidup ni je, tuan-tuan. Tu. Meminta ia akan minuman, maka tiap-tiap ghaib
yang kebiasaannya lah, aku daripada memanggil ia akan daku dengan tangisan, maka aku tanggung akan dia di atas belakangku. Dia tanggung bapaknya atas belakang dia, tanggung, dia dokong. Ada tak berlaku cerita ni kalau buka dalam kitab Allahu Rabbi, dalam tak silap dalam kitab Durratun Nasihin. Cerita seorang pemuda, dia mendokong ibunya dan mendokong bapaknya pada zaman Nabi Ibrahim AS. Dia dokong. Pemuda ni umurnya panjang sampai zaman Nabi Allah Sulaiman. Pada dia hidup pada zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Dia tinggal di dalam laut. Pemuda ni dalam satu kubah. Sebab dia berbakti kepada ibu dan ayahnya. Dia berbakti dengan mak bapak. Jadi anak soleh bukan senang, susah jadi anak soleh. Jadi anak soleh sama juga nak jadi isteri solehah bukan senang, susah. Isteri ni, dalam kitab ni mungkin kita dah jumpa ataupun belum jumpa. Isteri ni, dia bila dia menyinggung, bila dia kata suami kat hati je. Apa abang ni? Tak suka lah. Contoh tak suka lah. Isteri neraka. Sebab dia dah mengata suami. Suami lain. Suami ni kalau dia kasar dengan isteri, dia tengking isteri, dia pukul isteri, dia tak ada istilah derhaka dengan isteri. Dia berdosa besar. Berdosa besar ni berdosa dengan isteri dan berdosa dengan Allah. Tak ada istilah derhaka. Isteri lain. Itu isteri tanggungjawab dia berat. Berat macam mana? Tentang ketaatan kepada seorang lelaki iaitu suami. Jangan sekali-kali menyinggung hati suami. Itu sebelum tidur kena minta maaf dengan suami. Bukan isteri je, suami pun kena minta maaf dengan isteri. Macam baru nikah tu, Rol. Sebelum tidur nyanyi dulu. Tak kira nyanyi lagu apa? Lagu duit ke, lagu Piramli. Kalau lagu duit RM1, RM2, lagu duit. Isteri ni, dia kadang-kadang bila suami baru gaji, dia senyum ya. Tengah bulan, masam dia. Sebab suami gaji belum dapat. Kadang bila suami dapat gaji, dia tunggu depan pintu lah. Nanti, jangan masuk. Bak sini duit. Gaji suami RM2,000, bak sini RM1,800. Kaya. Abang pegang 200 ya. Nampak? Ya. Abang ikut cakap ini. Takut dengan ini. Busuk punya orang. Ingat loh, hati-hatilah. Jangan kita jadi suami yang dayus. Ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus ni tak cium bau syurga, tak masuk syurga. Orang dayus. Entah, Isteri ni pula, kalau dia derhaka dengan suaminya pada hari tu, gugur nafkah ke atas. Tahu gugur nafkah? Gugur nafkah ni suami tak wajib bagi makan pada hari tu. Tak wajib bagi makan. Tak wajib. Bentar, gugur nafkah. Mati dia pada hari tu, tak cium bau syurga Allah. Bentar. Itu yang dalam neraka ni ramai wanita-wanita dalam api neraka Allah. Bukan dalam hadis, ni hadis sahih yang Rasulullah duduk di dalam rumah, Rasulullah menangis. Tu kata Fatimah Zahra, "Ya Rasulullah, wahai ayahku, wahai baginda, kenapa engkau menangis?" Aku menangis semasa aku Isra' al-Mi'raj. Aku melihat dalam neraka, dalam api neraka Allah ramai wanita-wanita. Ramai perempuan. Tu kata Fatimah Zahra. Fatimah Zahra ke Ummul Mukminin Siti Aisyah. Kenapa ya Rasulullah? Adakah wanita itu mereka banyak murtad dan mereka keluar daripada Islam? Kata Rasulullah, "La, tidak. Mereka ni dia salah dua perkara. Yang pertama, mereka salah ni, mereka ramai yang membuka aurat. Mereka berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya dia pakai seluar, nampak tubuhnya. Pakai baju, nampak bentuk buah dada. Pakai seluar, nampak bentuk punggung." Tuan-tuan. Sekarang banyak tuan-tuan. Tuan tengok dekat Facebook, kat media sosial. Pakai tudung, berjoget-joget, buat TikTok. Kadang bapak tengok dia, buat apa tu? TikTok. Oh, bagus ya. Bapak pun TikTok belakang. Kalau dia TikTok, joget-joget, sama-sama adik-beradik, tak masalah. Sebab dia salah ni sebab masuk dalam media sosial. Lepas tu isteri ni dia nak TikTok, nak berjoget, nak apa, nak telanjang boleh. Depan suami tu ya. Tak masalah. Buatlah depan suami, buatlah TikTok, jogetlah, buatlah apa pun.
Buat lah. Suami macam tu ke? Depan isteri buat lah. Joget lah TikTok depan isteri. Telanjang joget lah. Tak apa, tak haram. Yang haram ni bila masuk dalam media sosial. Sebanyak mana orang tengok, sebanyak itulah kita dapat dosa selagi tak padam video tu. Gambar tu tak padam. Itu kena tahu lah. Yang kedua apa? Iaitu ramai wanita-wanita mereka derhaka dengan suaminya. Derhaka. Derhaka tuan-tuan. Ya, tinggi suara, menyinggung hati suami, menyusahkan suami. Tuan-tuan, ya. Ini kata Rasulullah, bukan kata aku. Dia 50 wanita dalam neraka, seorang lelaki dalam neraka. Ni bab tentang neraka. Macam tadi imam baca tadi, ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sampai maghrib ni. Siapa baca dengan hudud cakap Arab dengan hadir, ingat Allah, minta dengan Allah sebenar-benarnya supaya kita jauh daripada api neraka Allah, adalah hadis. Kalau namanya ada, contoh namanya hari ni ada nama dekat pintu neraka, dia baca dengan ikhlas, minta dengan Allah sebenar-benarnya kepada Allah, namanya dia dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan pintu neraka Allah. Nampak kelebihannya, ya. Tak ada baca Allahumma ajirni minan nar tapi main handphone, tuan-tuan, ya. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tuan-tuan tengok aku macam ni macam ya. Tu jangan marah kat aku, ya. Sikit lagi tuan-tuan. Ya, kali aku dah sejam ni, ya. Tambahlah sikit, ya. Allah, duduk kedai makan lama boleh. Ya, tengok TV 4 jam lama, ya. Lama, ya. Tengok Gegar Baganza lama, ya. Tengok Raja Lawak selama, tengok bola selama, boleh 2 jam, sejam, takkan belajar tak boleh lama. Ya. Lebih sikit ya, mula macam nak mati. Ya. Tu aku cakap tadi tu ada dinding, kalau tak ada dinding tumbang. Wah, dah. Memang belajar ni sebab kita kena lawan hawa nafsu. Bila kita belajar dia ngantuk. Bila kita dengar khotib baca khutbah kita mengantuk. Kadang nak bangun sembahyang subuh dia susah. Kadang nak baca Quran dia susah, menguap, mengantuk. Sebab benda-benda ni benda yang cukup berharga di sisi Allah. Sama sedekah. Kita nak sedekah, tuan-tuan, nak sedekah 100, susah berat menggeletar tangan ni. Menggeletar. Kadang seluk pokit tu macam nak koyak pokit tu. Kadang bukan nak ambil 100, nak ambil RM1. Tuan-tuan. Tapi kalau hal dunia kita keluar 100, 500, 1000, dia selamba kan? Sebab hal dunia. Benda akhirat ni dia cukup berharga, tuan-tuan. Itu yang bila dalam kubur dia minta dengan Allah, ya Allah, aku nak balik kat dunia ni, tolonglah bagi aku sehari jadilah. Tapi tu tak boleh, tuan-tuan, ya. Duduk dalam kubur, baring. Tu anak murid aku yang baru meninggal kat dalam kubur, baring. Tilamnya tanah, ya. Sampai dunia kiamat, tuan-tuan, ya, sampai dunia kiamat. Satu hari kat dunia, kita tengok dia baru ke bumi sehari. Dekat dalam kubur dah 1000 tahun. Dah, ya. Itu negeri akhirat, dia berbeza tentang dunia. Itu nanti Imam Mahdi turun. Imam Mahdi turun umur 33 tahun. Dia naik di aras umur 33 tahun. Kalau ikutkan dia sebenarnya dah lama dah berapa ribu tahun. Tapi itu segi dunia, segi akhirat baru berapa bulan dia duduk kat aras. Ini Nabi Isa. Ya, Nabi Isa tu nanti Nabi Isa turun, dia pegang sayap malaikat Allah. Kalau kita panjang umur jumpa Nabi Isa, tuan-tuan, ya. Tapi kita tengok pada gaya ni umur tak panjang. Dengan sakit gautnya, kecil manis, ya, tuan-tuan, ya. Dengan darah tinggi. Ni Habatus Sauda. Banyak kali aku dah dalam page aku, dalam ceramah aku selalu bagi tahu Habatus Sauda. Tuan-tuan beramal lah, tambah macam dah berumur ni, ya, mudah kena penyakit, mudah kena COVID, ya, mudah. Beramal dengan Habatus Sauda. Ini hadis sahih apa kata Rasulullah, Habatus Sauda ubat segala penyakit kecuali mati. Tu. Nabi cakap, Nabi ni disidik, dia bukan kazib, tuan-tuan, ya. Ambil ada kat bawah tu, ambil orang satu. Ambil tengah-tengah ambil orang tu. Ya, tapi dah ambil bayar. Tak bayar aku kejar orang. Aku lari kuat, tuan-tuan, ya. Sikit lagi, ya. 8.5 kita berhenti lah, ya. 8.5. Boleh lah bayar 200, kita sejam lah, ya. Tambah lagi, ya. Tentang duit jangan risau.
akhir zaman ni duit banyak. Tuan tengok orang tak kerja, kerajaan bagi duit. Duduk rumah dapat duit. Orang bujang berapa dapat, orang dah kahwin berapa dapat. Ni tanda akhir zaman, duit senang. Yang kita takut ni bila akhir zaman kita takut apa? Iman. Ni betul. Iman kita takut, lemah iman tak ada, iman hilang, tu paling kita takut. Ya. Tu paling kita takut. Tuan tengok senari ya. Ya, tempat aku Selangor masih PKPB, masjid surau terhad. Tempat tuan-tuan ni tak terhad lagi. Bila tak terhad, itulah kadang mereka masih lagi melawan Allah, tak mau datang surau, tak mau datang mengaji. Tuan-tuan fikir, tuan-tuan duduk dekat air, belakang sungai kan? Dekat air. Berlakunya kiamat ni mula-mula daripada air. Itu yang tsunami tu. Ulama takut tentang tu lah, tuan-tuan. Berlakunya kiamat daripada air. Dalam hadis sebut bermulanya kiamat ni, bermulanya diambilnya nyawa adalah air. Tuan, dekat air ni malaikat ada duduk dekat air, dekat laut, dekat air, dekat sungai. Malaikat ni bertasbih yang berbunyi subhanallahi na'ali dayyan, subhanallahi syadidil arkan, subhanallahil hannanil mannan, subhanallahil musabbahu fi kulli makan, subhanallah, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Tu malaikat yang penjaga air, penjaga laut, penjaga sungai, dia baca tasbih ni. Tuan-tuan. Tak ada tepi sungai kencing berderi sama. Malaikat tengok. Masya-Allah, busuknya orang. Kencing berderi tu. Ingat tu, bermula seksa kubur daripada kencing tak bersih. Ingat. Masuk kubur kena godam dah sebab kencing tak bersih. Rol, pacak pokok puding kat kubur tak apa? Mana belajar ingat kat rumah tu. Kubur kita pacak pokok puding, bukan pacak pokok puding kita pergi kubur kada orang meninggal. Bagi tanda. Haji kita bagi tanda. Okey? Ni haji kita bagi tanda. Nanti lu kita tanya lagi, ya. Haji kata bagi tanda, pacak pokok puding bagi tanda, ya. Pacak pokok puding ni untuk apa? Selawat atas mati. Siapa yang selawat? Tu pergi kubur, ambil daun pandan tu, taruh atas kubur, tak apa? Daun bunga atau daun pandan, tak apa? Untuk apa? Tu kena tahu nanti cucu tanya Tok, nenek meninggal, atuk taruh daun pandan, bunga-bunga atas kubur, tak apa tok? Bagi wangi. Kena bagi, taruh minyak wangi, dua tong wangi ya kubur. Satu tempat lagi aku ngajak, aku kata jiwa air untuk apa? Dia kata bagi sejuk. Kalau sejuk aku bagi tahu, kau taruh lori air batu 2 lori sejuk kubur. Buka dalam kitab, dalam hukum fiqh dia. Buka dalam hadis. Ada dalam hadis. Ada dalam hadis. Lepas tu bila kita tutup, ya. Buka dalam ahli sunnah wal jamaah. Pertama apa? Quran, hadis. Ketiga, fatwa sahabat. Keempat, ijma'u ulama. Kelima, hukum qiyas. Ni ahli sunnah wal jamaah. Buka dalam kitab Bahrul Madi daripada Syekh Ramli, Syekh Ibnu Hajar, Imam Nawawi. Buka situ bab kubur, bab tanah kubur. Ada tu. Buka dalam kitab Mahali Syekh Ramli, dan kitab Syarah Tufah daripada Syekh Ibnu Hajar. Ada dalam tu. Itu bab tentang tanah kubur. Itu yang dalam hadis sebut. Yang Rasulullah kadang ada setengah orang bagi tahu. Lepas ni kita tutup. Ada orang cakap, engkau buat tahlil bapak engkau tak sampai. Engkau sedekah pada si mati tak sampai. Baca-baca Fatihah tak sampai. Baca kulhu tak sampai. Dia kata tak sampai. Nanti dia mati, tak payah baca kulhu. Nanti dia mati, tak payah buat tahlil. Nyanyikan lagu Scorpion kat dia. Buka dalam hukum qiyas. Buka dalam hadis Imam Bukhari yang Rasulullah berjalan di tanah kubur. Rasulullah mengambil pelepah tamar, dia belah dua. Satu letak kubur ni, satu letak kubur ni. Itu yang sahabat tanya. Ya Rasulullah, buat apa pelepah tamar ni? Aku sedang dengar kubur yang ni dia kena seksa, kena azab sebab kencing tak bersih. Mak tu kencing berdiri, jaga hati-hati ya. Tak kencing berdiri. Banyak orang lelaki kencing berdiri, geng-geng motor kencing berdiri. Orang lelaki kerja pejabat kencing berdiri, dia mangkuk-mangkuk pejabat dekat luar. Alasan malas nak buka zip, susah.
Kalau berak boleh pula. Nanti jawab dengan Allah. Sebab apa? Bila kencing diri, dia mengecik kat seluar. Entah, mengecik kat seluar. Bermula seksa kubur, kencing tak bersih. Itu satu kubur ni, Rasulullah letak pada pertama, aku sedang dengar dia kena azab, kena seksa. Sebab dia namimah, mengumpat dan suka fitnah. Ramai dah sekarang orang suka fitnah dekat dalam Facebook. Maki orang dalam Facebook banyak sekarang. Tunggu nanti dalam kubur. Itu yang ulama buka hukum kias. Itu yang sahabat tanya, ya Rasulullah, buat apa lepas tamat ni? Selagi dia tak layu, dia bertasbih, dia beristighfar kepada si mati. Ini adalah hadis. Bila kita buka dalam hukum kias, pokok pun bertasbih, beristighfar sampai kepada si mati. Macam mana pula kalau kita baca kalam Allah, baca surah Ikhlas, baca tahlil, takkan tak sampai? Pokok baca pun sampai, takkan yang orang kita yang hidup baca tak sampai? Ini bukan hukum kias dia, tuan-tuan. Itu jurus air kat kubur tu, kadang orang bawa air kan. Jurus. Hukum yang pertama mengatakan untuk memampatkan tanah kubur. Tu kena tahu nanti bila orang tanya. Yang kedua, untuk menyegarkan pokok-pokok di tanah kubur. Bila dia hidup, dia bertasbih, dia beristighfar kepada si mati. Nanti kita mati macam tu lah. Kena tahu lah. Pokok puding pacak tu, itulah untuk dia. Selagi dia hidup, selagi itulah dia bertasbih kepada si mati. Nanti bila kita mati, kita dah di ke bumi kan. Pokok puding orang pacak kat kubur kita. Selagi pokok tu hidup, dia bertasbih untuk kita. Tapi kena tahu. Ini kubur. Ini kubur. Ini kubur. Ya, lepas ni tutup. Kata orang tak faham ni, ya. Dia melanggar ni, melanggar apa hukum. Ini kubur. Ini kubur. Contoh ini kubur aku dah mati. Nak cuba nak sebut tuan-tuan takut pula mati, ya. Salam aku pun takut mati, ya. Ini kubur. Kubur aku. Ini ada pokok puding. Pokok puding, kat kubur aku dah ada pokok puding. Pokok puding. Ada orang ni hamba Allah ni, bapak dia meninggal dunia. Dia patahkan pokok puding dalam kawasan kubur aku, dia pacak kubur bapak dia. Maka tak boleh haram. Sebab apa? Sudah mencuri milik si mati. Tak boleh. Banyak orang buat benda ni. Tak boleh. Dia nak ambil boleh pokok puding. Cari pokok puding yang bukan di dalam kawasan kubur si mati. Kena faham tu. Ya? Itu yang dia haram ni, berdosa ni sebab mencuri pokok-pokok milik si mati. Di kawasan dia ni. Ada dalam kitab Mahali Syekh Ramli, dalam kitab Syarah Tuhfah pun ada. Tu dalam dia ada hukum fikih ni, dia ada haram, dia ada makruh. Lepas tu buat kepuk kubur, asal hukum dia harus buat kepuk kubur, ya. Haram apabila sampai membazir. Haram. Ni hukum dia. Nak buat kepuk kubur boleh, tak masalah, jangan sampai membazir. Jangan sampai membazir. Lepas tu memindahkan jenazah ni ada hukum dalam hukum fikih. Ya, haram memindahkan jenazah, tak boleh. Dalam kitab sebut haram memindahkan jenazah ke satu Korea ke satu Korea. Haram hukumnya berdosa. Ya, haram tu macam mana? Contoh aku duduk sini. Aku mati kat sini. Mati kat sini, jenazah aku dipindah di tempat lain. Dipindah ke bumi di Johor, maka haram berdosa. Baik kita tengok almarhum Tok Guru Datuk Haruddin kan. Haruddin dia meninggal di luar negara, ke bumi di luar negara, tak bawa balik. Sebab dia orang ada ilmu. Ya. Berbeza macam ni. Dia ni musafir di lebuh raya, aksiden di Ipoh. Dia orang Teluk Intan. Boleh jenazah bawa balik. Boleh sebab dia dalam musafir, itu lain. Ya. Kalau meninggal kat sini, ke bumi di Johor. Alasannya kena ke bumi kat kubur sebelah mak. Kalau tak ke bumi kubur sebelah mak, nanti tak jumpa mak. Allah, bodohnya lah orang ni. Di alam barzah ni, kuburlah di mana-mana pun tetap jumpa dengan mak. Jangan risaulah. Ya? Kubur tu letak jenazah je. Bila dah ke bumi, dah ditanam, dah ditutup kubur, mereka masuklah alam barzah. Itu yang dalam hadis sebut, bila meninggalnya anak Adam, mereka bertanya sesama mereka. Dia tanya, man anta, siapa awak? Kalau dia roh yang baik, dia jawab, ana ruhun salihun, saya roh-roh yang baik. Kalau dia roh yang jahat, ana ruhun zalimun.
Ada dalam hadis itu yang bila mati anak Adam dia pintu tutup. Bila mati anak Adam banyak kali nak tutup tapi tak tutup tuan-tuan ya. Bila mati meninggal anak Adam, arwah-arwah dia tanya kita, kain kapan kau ni siapa yang ikat ni? Cantiknya kain kapan kau. Sempurnanya kain kapan kau. Siapa yang jadi imam sembahyang jenazah? Bila engkau mati ni kenapa? Kena katok dengan bini. Contoh lah ya. Dia tanya di alam barzah. Ada di dalam alam barzah tuan-tuan ya. Itu yang kita bila datang di tanah perkuburan, Nabi suruh, ulama suruh kita bagi salam dekat ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Orang kubur jawab, Waalaikumsalam dia. Kita tak dengar orang ahli kubur, tak dengar. Kalau dengar mati orang di kubur. tak dengar ya. Dari alam lain. Ya. Baiklah, jagalah. Rasa cukup sampai kat sini. Insya-Allah ada rezeki panjang umur kita jumpa lagi. Jangan lupa ni buat mata ruqyah. Air Zam-Zam ya. Titik ke mata. Ada seorang bekas tentera, dia beramal setiap bulan, dia beramal paling kurang dia beramal 2 botol. Kadang dia order sampai 3 botol. Dia amal sekarang tak pakai kacamata. Tak pakai kacamata. Dulu pakai kacamata, baca Quran pakai kacamata, buat kereta pakai kacamata, sekarang tak pakai kacamata. Buat mata ruqyah air Zam-Zam dan baca surah Al-Fatihah 1000 kali. Ada masuk ayat-ayat ruqyah. Ya, kalau anak tu demam, itu anak aku demam. Aku ambil air Zam-Zam ni, dah dia baca ayat ruqyah, ya, dah baca surah Al-Fatihah, titik dalam mulut. Baca tu surah Al-Asri 3 kali. Baca selawat kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baca 7 kali, baca selawat syifa. Ya, baca surah Al-Fatihah. Embuskan dalam mulut dia. Insya-Allah Allah angkat penyakit. Ni habatus sauda ni. Tuan-tuan, tak banyak pun, aku bawa 24 kotak ya. Minyak kasri kijang ni pun jangan tak ambil. Tambah-tambah salah satu pun nak mengelak daripada segala penyakit dan virus ya. Selalu suka menghidu bau haruman-haruman kasri kijang. Sebab dalam hadis sebut, kita punya roh ni dia kena haruman-haruman. Kalau roh kita ni tidak ada wangian-wangian, roh ni mudah dimasuk penyakit. Tuan-tuan, ya. Ada kalau tu ambil lah seorang satu. Ya, tapi dah ambil, ingat, ujung tu ingat, dah ambil, bayar. Tu je. Ustaz, kami tak ada duit, boleh. Hutang dengan kawan-kawan, bayar dengan aku. Tu je. Ya, hutang aku tak boleh. Ya. Sebab aku nak ni, bukan untuk aku ni. Jual-jual ni untuk sekolah, anak yatim, ibu tunggal, orang gila. Tadi nak datang sini, dah bagi duit dengan orang gila. Seorang RM5, 8 orang, bagi. Nah, ni ambil ni RM5 seorang. Orang gila pun tahu duit, tuan-tuan. Ya? Dia belilah cara orang gila. Cara dia kadang bagi beli nasi lemak RM100, dia bagi RM5, dia bagi RM5. Orang gila, tuan-tuan. Ya? Nak orang susah. Kami jual-jual ni bukan untuk aku, untuk ada orang. Ya? Yang anak yatim belajar di Yaman, setiap bulan kena cari sehari kat RM2,000. Untuk ada orang. Ya, bukan untuk aku. Tuan-tuan bagi aku duit minyak tu, untuk aku. Itu. Ya? Sampai tengah jalan kan, tinggal 50, habis. Habis bini pau, habis. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabb Jibril wa ya rabb Israfil wa ya rabb Mikail wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.